Rupanya tandas ni memang mak hitam tu yang kita tak tahu siapa. Itulah tandas dia. Tandas simpan barang tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita pasal pengalaman kerja ni, Mika. Banyak pengalaman kita bercerita sebenarnya. Betul lah tu. Tapi pengalaman ni kita boleh cerita pengalaman pahit, pengalaman seram, pengalaman manis, segala cantik. Korang pun ada. Hari ni kita nak kongsi dengan korang pengalaman waktu kerja. Pahit, manis, seram, sweet. Benda lah. Semua pengalaman yang ada. Jamal. Pengalaman manis. Oh, manis. Kau macam manis? Ya, sebab kita dapat makan selalu kat office. Dapat aiskrim, dapat kek, dapat kopi. Seronok. Memang manis. Seronok makan Seronok makan. Alamak. Nampak. Nampak sihat kan? Apa yang paling kau suka kalau manis tu? Biasa bos bagi kopi latte yang letak sugar 2-3. Ada kerja kosong tak? Boleh. Oh, boleh ya? Email. Mon, pengalaman kerja? Pengalaman kerja Pahit, manis, seram. Kita ambil manis juga lah. Manis? Manis lah. Sebab saya pun orang manis lah. Faham? So, bila dapat benda-benda manis ni macam happy lah. Kalau dapat gula-gula biasa je. Faham tu, nampak lah. Faham manis korang. So nanti Jamal nanti lama-lama jadi macam aku ni coming soon. Macam aku pengalaman tu banyak lah. Pengalaman sebab kita ramai kenal orang baru kan. So boleh katakan manis juga kot. Sebab kita dapat buat kenal kawan orang baru. Macam Mika macam mana Mika? Manis klise lah. Klise ya? Klise. Korang klise. Alamak. Manis, pahit, klise. Seram lah. Seram? Seram macam mana tu? Okey. Pengalaman seram aku masa kerja aku ada tau sebelum aku kerja sini aku kerja belakang tabir filem Al-Hijab. Filem Al-Hijab ni filem hantu lah. So aku pun biasalah, kita budak kan baru nak bekerja, nak jadikan cerita, dapat orang kata pengalaman belakang tabir tu, kita start shooting cerita hantu 100% kita shoot kat Keluang, Johor. Biasalah, biasa cerita hantu ni masa first minggu shooting tu biasalah, tak ada apa scene light ringan-ringan. Masuk minggu kedua dah start keras lah. Kenapa? Apa yang jadi tengok? Okey, ada satu scene minggu kedua, aku dengan kawan-kawan lah, dengan kru semua, pagi dapat call time pukul 8 pagi, kena shoot dekat satu kawasan Felda. Felda ni dia memang hujung sekali tu, dia ada macam satu kawasan sungai, tapi dijagalah macam orang kata sungai kerajaan pusat punya lah, tak boleh masuk. Okey. Dalam perjalanan tu, dalam naik van daripada town tu ke dalam Felda tu jauh lah. Dalam 40 minit, 45 minit. Lama. Lama sebab Felda kan, daripada town. Bawa sampai dah nak sampai Felda tu, nampak van kawan kita orang. Budak art department lah. Kerja ni, yang dia ni bawa laju gila. Aku macam pahal si Ayen ni. Kawasan kampung kot. Tu lah. Laju pula tu. Laju. So kita orang cuba kejar untuk rapatkan lah, tak nak tersesat kan. Tiba-tiba nak jadi cerita, dapat mesej daripada PM. PM kata, babe, kita tak jadi shoot dalam Felda. Kita shoot kat town dulu. So bila nak patah balik tu, kita orang cuba call si Ayen depan tu. Call tak dapat. So aku pun macam lantak kau lah. Okay. Kita orang pun stop kereta macam slow. Dia pun ada satu jalan tu dia macam memusing macam tu. Dia macam kita akan nampak balik lah van tu. So aku macam bila dia pusing tu, yang member aku yang Ayen yang art department tu, dia macam ni tau. Dia bawa van kan. Dia macam ni. Dia pandang kita orang. Happy? Happy macam macam tu. Tapi nampak seorang je driver je. Seorang je lah. So aku macam elah lupa. Halu nak main-main lantak kau lah. Macam tu kan. Sampai-sampai tengok member aku si Ayen tu dah ada. Dah tengah baca surat khabar, muka macam selebek. Baru pagi kan. Aku pun geram lah pergi. Kau asal tadi kau jaju sangat, aku nak pergi mana kan? Dia kata, laju apa aku daripada hotel lah baru sampai ni. Kau apa benda bising-bising ni? So nak jadi cerita, shooting kat town tu, apa semua berlaku dah habis shooting. Malam tu shooting scene yang kat dalam Felda. Malam tu dekat satu kawasan Felda ni, kalau korang tengok ada satu scene rumah mak hitam. Tiba-tiba PM dapat call. Hello, Assalamualaikum. Siapa ni? Saya mak hitam. Okey.
ni siapa Mak Hitam? Adik ni nak syuting rumah saya ke? Yelah. Lepas tu PM ni macam, siapa tiba-tiba call kan? Dia bagi nombor tu dekat PA. Dia cakap, hello, saya PA ni pengarah. Ni anak nak syuting rumah Mak Hitam ke? Ya. Kalau macam tu tak apalah, saya benarkan. PA terkejut lah. PA macam, dalam cerita ni memang nama watak ni Mak Hitam. Nak dijadikan cerita, Felda kita just tanya ketua kampung, okey boleh shoot. Tapi dalam tu ada satu pondok. Tapi dia tally dengan cerita PA tu. Ada watak Mak Hitam, dalam cerita tu kan watak Mak Hitam buka hijab apa semualah. Fast forward, dah dapat lesen nak shoot, diorang art department ni buatlah pondok, buat kubur, tipu apa semua tu. So dalam scene tu nanti adalah PA datang nak buka hijab sebagainya. Aku dengan Ayan ni dah tak puas hati lagi dengan van tadi tu. Ayan ni nak dijadikan cerita, dia tiba-tiba sakit perut lah. Kau tahu lah, bila shoot dalam kawasan Felda, nak cari tandas memang payah habis. Memang aku kena pusing pergi kat luar, kat town ke apa. So Ayan ni dia ambil keputusan, dia pergi melabur dekat mana-mana sajalah. Dekat pokok. Kawasan-kawasan hutan lah. So dia pun melabur semua. Tiba-tiba lepas dia buang air tu, dia berlari kat aku. Kami. Aku tengah cuak ni. Asal. Aku melabur tadi, tiba-tiba ada orang marah aku tau. Aku macam, siapa nak marah kau ni? Kan? Nak dijadikan cerita tengah-tengah shoot tu, aku pula nak buang air. Okey, tak apalah. So bila nak buang air tu, sebenarnya dekat pondok tu, belakang tu ada tandas. Tapi tandas kampung lah, macam zinc apa semua kan. So aku macam, Yin, ada tandas ni. Dia macam ni je. Yelah. Macam tu. So, kau asal kau tak buang kat sana? Tak apa lah, cepat pergi cepat. Tentu memang dalam kawasan hutan, kampus sawit ni. So aku macam, kau teman aku tau. Okey, aku pun masuk. Gelap lah, memang gelap gila ni. Tak ada lampu apa. Tak ada lampu. Tandas tu memang tak pakai untuk shoot pun. Dia buang air apa semua. Aku nampak macam ada botol tau. Macam, ini botol kaca ni. Okey, tak apa lah. So aku pun buka aku punya lampu ni. Lampu tu. Lampu headlamp. Headlamp. Cakap, rupanya banyak gila botol kecil-kecil. Tak kisahlah botol air ke, botol kicap ke, botol sos ke, penuh. So aku pandang setiap botol tu dia ada lilitan kain kuning. Tanda tu. So aku macam okey, buat bodoh aku macam keluar. Aku cakap, Ian, kau kenapa tak beritahu aku? Sebab itulah aku tak nak melabur dalam tandas ni. Rupanya tandas ni memang Mak Hitam tu yang kita tak tahu siapa. Itulah tandas dia. Tandas simpan barang tu. Simpan benda Biasanya tu. botol ni dalam tu ada isi. Yes. Isi tu maksudnya makhluk-makhluk ni untuk ditangkap. yang dah Yes. dia kuning tu maksudnya kunci lah. Dia kunci. Yes. Dan dia ada kain kuning, ada yang kain merah. Dan aku boleh buang melabur kat situ. Seram ambil. Dan scene tu pun settle apa semua tu malam tu. Kita pun dia biasalah shooting kan, ada yang kena kacau, dia nampak benda terbang apa semua. So nak jadikan cerita the next day tu kita shoot, orang kata ni memang maksimum lah. Orang kata satu team teknikal ni memang hijab terbuka dekat quarters polis. Quarters polis ni aku rasa daripada zaman Jepun lah, lama dah. So okey, perjanjian dia ustaz dah cakap shooting kat kawasan quarters polis ni 2 hari je. Maksudnya ustaz dah pagar lah siap-siap 2 hari, okay, settle. Shooting hari pertama tu dia dah mulalah seorang kru ni bawa lampu, masuk longkang. Dia dah mula main emosi lah. Dengan PA pun scene dengan tak siap apa semua. Kita shoot sampai pukul 11, break kejap. Kita rehat sekejap lah. Ada siapa? Sebab aku kan budak baru kan. So diorang kata, Mika, kau budak baru, kau duduk kat kamera. Walaupun dalam korang punya kalangan pun takut hilang ke? Dia bukan takut jatuh. Sebenarnya tu kena berjaga Yes, lah. dia bukan hilang, dia macam lebih kepada safety. Okay, Safety dia. faham. So kau duduk je lah situ. Okay, so kau pair dengan aku bagi kau abang hijab ni, kau duduk berdua. Yang lain semua pergi makan lo. Set dia hujung blok sampai hujung blok ni. Maksudnya catering hujung blok, parking tu. Kita punya set hujung tingkat 1. So dia pun pergi makan. Pergi makan, aku duduk lah dengan abang hijab, duduk macam tu kan. Tiba-tiba tengah lepak-lepak apa semua tu, set tu, dia punya angle dia dekat tangga. Tangga naik. Tiba-tiba aku nampak ada orang naik. Macam okey. Ada orang kan. Tiba-tiba yang naik tu yang extra hantu tu. Extra hantu tu dia naik. Dia naik seorang-seorang tau. Dia macam aku terkejut lah. Apa hal ni? Kan. Dia diam kan. Dia memang muka yang dah make up. Dia datang, dia duduk depan angle macam ni kan. Kamera. Okay, dia duduk macam ni. Dia diam. So aku dengan Abang Ijam, Ijam, ni kenapa ni kan? Dia ni nak ambil mood ke kan? So yang hantu ni dia diam, dia pandang macam tu dengan muka dia yang takut, rambut serabut orang tua tu.
Lepas tu dia bangun, dia tengok kita orang macam tu. Lepas tu dia turun balik. Dia sebab kita tahu dia extra hantu kan. So kita tak adalah takut sangat. Tapi pelik lah. Tapi Kenapa kau nak datang Ah. sini? Tunggulah dulu kan. Lepas tu tunggu sekejap, dapat okey. Okay, standby. Kita nak start shoot dah. Dah habis makan semua, boleh pergi kat set balik semua. Nanti tolong papa kan, nenek yang tengah make up perlahan-perlahan ni nak pergi kat set ni. Allah, rupanya bukan dia. bukan dia. Aku dah macam, kejap. Aku macam tu. Aku macam, kejap. Ni siapa ni yang tadi ni? Maksudnya yang sebenar-benarnya dekat set tu. Dia tengah make up lagi. Dan dia orang tua. Bila dah sampai ramai-ramai tu, dia datang lah depan. Dia pun, okey ke nak okey ke? Macam okey. Yang aku dah mula rasa seram lah. Abang Ijam tadi pun dah diam. Dia dah stres. Semua dah start stres ni. Yang budak-budak art ni semua dah nampak dekat blok sebelah tu ada orang macam tu. Allah main cap. Dia memang banyak. Ya. Quarters polis, kau tahu lah meriah macam mana. Dengar orang main takraw, dia dah jadi meriah. Ada dengar orang mandi. Tapi tempat tak ada orang. Tak ada. Dia start sebelah lepas apa tu memang meriah dah. Okey, nak jadikan cerita Ayin, budak yang bawa van tu. Dia kata aku nak bagi nampak serabai sikit. Ayin ni dia dengan kawan dia seorang lagi tu, Ijan tu, naik atas. Dia nak ambil macam apa rumpai-rumpai macam pokok-pokok punya tu kan, nak bagi dia nampak seram. Dia naik atas, tiba-tiba tengah set up dia turun. Dia lari turun bawah. Tolong. Ijan dah kena rasuk. Budak kru seorang kena rasuk kat atas. Dia dah mula tu. PA semua ni berhenti syuting sekejap, kita rehat sekejap. Semua naik atas. Siapa yang kena jaga kamera? Of course abang. Aku kena jaga kamera lagi sebab duduk kan. Dia orang kata bila naik atas tu, dia carilah bilik rumah orang tu, Ijan tu dia tengah main macam tali tau. Dia tengah main tali, dia duduk macam tu lah. Turun bawah tu, bawa dia dah macam ronta-ronta. Tapi mata dia macam ni lah. Okey, seram. Dia macam orang yang dalam van tadi je. Ya. Dia macam tu lah. Tiba-tiba dia buka step apa tau, macam ni, rupanya dia main kuda kepang. Lepas tu dia makan. Okey. Kuda kepang kan ada makan dia kan. Okey. Kau ingat tadi aku cerita, ustaz kata syuting Jangan naik tingkat. Jangan lebih naik di atas. Lepas tu jangan lebih 2 hari. Ni dah sehari setengah. Dah tak habis lagi ni. Esok hari kedua dah. Banyak lagi scene ni. Esok sampai, bila sampai tu kita shoot jugalah. Shooting macam biasalah. Ada satu scene tu yang abang cameraman ni, dia pakai viewfinder tu. Dia memang tak boleh pandang dah. Dia tutup viewfinder sebab hantu dalam gambar tu ada 2. Maksudnya kamera macam nak tengok kononnya hantu tu serang, PA terjatuh lah. Itu dalam scene tu. So dia pandang, ni seorang. Pandang, ada 2 macam tu. So dia dah start tutup, dah pasang lah. Mula pasang Al-Quran apa semua. Punya shooting, PA pula dia kata ada problem masa dia nak tukar baju. Dia pergi kat lori lah, mana ada tempat tukar baju kan. Dia masuk lori, dia tukar. Dia minta, Kak, baju orang bagi. Ada orang bagilah, maksudnya wardrobe bagi. Wardrobe bagi lah. Okay. Tapi ayalah van PA dalam, akak tu kat luar. So bila dia minta baju, adalah tangan tu. Pas baju lah. Pas baju. Tapi nampak tangan je lah. Kak, ni lepas ni scene apa? Contohlah baju yang ni PA. Okey, ambil. Lepas tu dah settle apa semua. Okey Kak, kita nak shoot ni apa semua. Dia keluarlah lori kan, turun. Bila turun tu dia macam mana akak tak ada. Nak jadikan cerita time tu dah pukul 12. Which is kalau pukul 12 kan perjanjian ustaz tadi 2 hari je. Okeylah, 12 tengah malam dia dah jatuh hari ketiga. Hari ketiga tu lah yang orang kata kru memang kau memang terbuka sekejap. Memang masa tu yang kalau contoh cameraman tengah set up dia nampak wardrobe tengah nak tukar baju pair, dia memang nampak yang orang tengah main takraw, ada orang mandi. Tapi bila tengok kan macam gelap, dengar ada orang jerit, Woi macam tu. Memang meriah. Okey, nak jadi cerita, dia kata okay guys, it's a wrap. Lepas tu dia pun caw. Bila dia dah habis, PM balik. Yang lambat siapa kau rasa? Kru lah. Budak art. Catering pun dah start Sebab kemas. nak mengemas kan. Yang paling last kita orang lah lighting sebab nak tengok lagi apa kan. Diorang masa tu lori kita orang paling depan, van art kat belakang. So bila dah start kemas, okey standby ni nak tutup lampu ni. Lampu time tu pakai Tadano besar tu. Ada satu lampu besar tu kat atas, nak tembak nak tutup ni. Bila tutup je gelap ni. Dah barang semua dah settle ni. Okey. Standby 1 2 3 pum tutup. Maksudnya dah memang kemas. Tinggal turun lampu Tadano tu je yang kat atas tu. Bila turun, okey ni nak balik ni cepat ni. Standby letak barang apa semua okey. boleh hidup. Boleh start. Tak kasih balik.
Kau bayangkan betapa seramnya aku masa tu. Ya Allah, kenapa tak boleh balik? Yang quarters ni dah beri lah. Yang quarters ni dah siap nak turun. Ramai-ramai nak tolong. Hah? Yes. Oh, oi. Apa? Shh, main takraw. Budak nangis. Meriah, memang meriah. Call balik PM. PM dah nak tidur dah sampai hotel lama dah. Cakap, bang, tolong bang, kita tak boleh nak balik ni bang. Rosak ni, van tak boleh buka ni. Dia pun datang. Lama ni, kau bayangkan pukul 4 nak ke pukul 5, sejam. Memang masa tu kalau kau tengok dalam cerita tu, ada satu scene dekat quarters tu, memang seram lah. Maksudnya, sebab dia quarters ni dia macam bentuk sekolah tau. Kau boleh nampak tingkap kan, macam tingkap sekolah. Kau boleh nampak. Memang aku perasan ada macam orang mandi. So nak jadi cerita, buka balik lampu, benda tu dah lah payah kau nak pasang genset apa lagi. Bila dah cek apa, tak tahu nak cek apa. Bukannya rosak pun. Adalah suara Abang Zain ni. Dia azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Okay, cepat start. Terus boleh? Boleh. Tutup Cepat, lampu. Tak. Caw lah. Itulah guys. Sampai sekarang tu yang aku termenung ni. Sebab dulu aku pernah dengar juga cerita yang ada artis dia di-invite ke satu majlis, tapi majlis tu penuh dengan jin. Yes. So aku ingat benda tu macam tak mungkin lah. Tapi bila dengar cerita daripada Mika, maksudnya aku rasa benda tu feel dia sama. Memang betul. Yes. Kau tadi kata nak cerita. Hari ni kau cerita. Okay. So dia cari. So kat kawasan office Ayah Mon tu, dia ada satu level tu memang staff-staff perempuan je parking. So bila ada satu tahap tu, staff-staff tu pergi dekat Ayah Mon cakap, bos, every time kalau kita orang balik kita orang kena kacau. Dia parking lah. Kat tempat parking lah. Dia basement ke atas? Dia basement. Maksudnya bawah lah. Bawah lah. Okay. So dia level perempuan tu kat B2. Okay, tak apa. So Ayah Mon cakap, okay, tak apa. Kita tengok dulu 2-3 hari ni macam mana. Kalau ada lagi orang kena kacau, kita akan tengok CCTV. So Ayah Mon pun bagilah tahu kat guard tu kalau ada CCTV, ada nampak something, bagi tahu lah. Okay, lepas seminggu guard tu bagi tahu Ayah Mon, bos ada jumpa ni. Guard tu bagilah pen drive, bagi kat Ayah Mon balik lah. Kejut Mon pukul 2 pagi. Nak tengok benda menarik tak? Oh, ingat kan cerita pasal exhaust motor ke apa ke tak? Dia pasang terus. Tengok, oh okey lah, tengok scene apa kereta perempuan tengah masuk, tiba-tiba dia blur. Lepas tu last ada satu perempuan tengah berdiri, kaki kena macam kepak patah yang bukan kena potong, kepak Yang sengit. yang sengit. Tak, kaki dia tak ada dekat tanah, Dia terapung lah. terapung lah. Alamak. Lepas tu kita macam tadi tu Mak Ayah Mon macam ke belakang sekejap Lepas tu kita macam tutup mata kejap sebab terkejut kan. Tiba-tiba dekat luar rumah dengar ada perempuan tengah dua-dua anak yang tengah menangis. Aduh, dia datang. Tu macam kenapa yang perempuan yang dekat dalam CCTV tu lain daripada yang kita orang dengar kat rumah. Ayah Mon pun cakap kita rewind lah, tengok balik. Berani walaupun macam kita cuba lah. Tapi masa ni kau dah dengar dekat luar, dekat dalam rumah dah dengar? Dah dengar. Dia betul-betul kat tepi tingkap. Bunyi dia macam mana, Mon? Dia macam Menangis baby ke? tu nangis biasalah, tapi yang perempuan dua-dua itu macam Oi. dia macam tu. Itu seram. So bila dah rewind tu, kita tengok balik. So kat depan ni yang perempuan yang kaki patah tu, rupanya kat belakang tu ada footage yang perempuan dengan baby tu. Dua perempuan So ada dua berbeza. Tapi lepas pada tu, yang dekat luar rumah dah tak dengar. Terus dengar dalam PC. CCTV tu tak ada audio. CCTV tu tak ada audio. Slowkan volume dekat PC. Still lagi. Still ada lagi. Dia kacau lah lepas 2-3 hari semua. So kita orang macam tak apa. Benda tu tak kacau kita, tak apalah. Kacau 2-3 Tapi hari tu kacau kot. kacau macam mana? Dia kacau, dia ketuk-ketuk tingkap. Tapi dia kacau Mon dengan Ayah Mon je. Family Mon yang lain dia tak kacau. Hari keempat tu, kita macam okey lah nak panggil lah ustaz ni apa kan untuk tengok. Dia datang je, dia masuk je rumah. Kita nak tak beritahu pasal pendrive tu. Boleh ambil pendrive tu tak? Okey, dia ambil. Cakap, okey cuba buka. Yang perempuan yang kaki patah tu tak ada. Tinggal yang perempuan dengan baby tu je. Dia fikir mana? Hilang So maksudnya ustaz tu cakap yang ketuk-ketuk tingkap tu semua tu
Is perempuan satu lagi. Bukan yang baby tu dah. Dia dah keluar. So tu ustaz tu cakap, tak apalah, ni bagi dia ambil. So, dia nak buangkan lah. So mak dengan ayah mak pun kira tak apalah, benda ni dah settle lah, InsyaAllah. Lepas tu hari next tu, lepas ustaz tu dah ambil pendrive, tengah tidur, mak dengan ayah mak tidur dekat depan TV. Tiba-tiba kita orang dengar, pulangkan. Aduh. Atau cak, Pulangkan pendrive. pendrive lah. Lepas tu Time tu kita macam khusus lah, maybe dua-dua tu kawan. Tapi tak boleh buat apa, kita orang call balik ustaz tu. So, okay lah, ustaz tu datang, lepas tu dia bawa botol. Dia cakap, okay jom kita duduk kat tengah-tengah rumah. Tapi botol tu biar kat depan rumah. Lepas tu tapi time tu dia pegang ibu jari ayah Mon. So rupanya benda tu melekat kat ayah Mon. Okay, dah tekan, dah baca. Pak, ustaz tu cakap pergi kat depan, suruh Mon pergi depan, tutup botol tu. Mon pegang botol tu panas. So ustaz cakap, okay, lepas ni baca Yasin, buka botol, ada air, baca, lepas tu nanti just ranges kat kawasan rumah untuk dindingkan lagi sekali. After that dah tak ada apa-apa lah. So dah tenang semua. Aku pernah dengar tau, dia menangis. Tapi aku tak pernah dengar dia menyanyi. Tidurlah anakku. Dia memang, itu memang spesifik ayat dia. Memang Mon tak boleh lupa. Pendrive tu buat apa Okay, bang? pendrive tu dah dekat ustaz lah. Oh dia Ustaz ambil tu kutip lah. lah. Dia sebenarnya kalau pendrive tu wujud lagi, Mon bawa sini tunjuk. Oh. So at least tak adalah Tak apa. dia melekat kat Mon, melekat kat korang pula. Aku sebenarnya minat cerita seram ni. Alang-alang korang cerita ni aku nak share dengan korang. Yang ni dia orang kongsikan dekat aku punya channel. Kita ada 3 cerita hari ni. Okay. First cerita. Cerita dia mengenai waktu dia sedang outstation. Dia adalah seorang wanita tapi dia sedang outstation tu dia datang bulan. Dia decide untuk mandi lewat malam dekat Airbnb yang sewa. Kenapa dia mandi malam? Aku tak suka mandi malam. Sambil dia mandi, dia pun menyanyi. Dia menyanyi lagu klasik. Pendek cerita, tiba-tiba pukul 3 pagi, radio dalam bilik tu tiba-tiba bunyi frekuensi. Lepas bunyi frekuensi tu, tiba-tiba lagu yang dia mainkan dalam toilet, dia nyanyi dalam toilet tadi, keluar kat radio tu. Wah. Besok pagi tu dia perasan bilik diorang ni penuh dengan pasir, penuh dengan habuk. Tapi dicerita kat sini, bilik tu dah lama dibersihkan. Tidak orang. Oh sorry, bilik tu sudah lama tidak dibersihkan. Oh maksudnya cerita tu, bilik tu lama lah tak dia dibersihkan. macam tak ada orang pernah masuk. Tak pernah masuk. Kadang-kadang Airbnb ni dia memang akan spare satu bilik yang takkan orang duduk. Yes. Motif Dia tak memang- tahu sebab apa. And then last part dekat sini dia cerita sebab dia duduk dengan kawan dia juga. Rupanya dia duduk dengan kawan dia. And best part, lagu yang dia dengar malam tu, kawan dia tak dengar apa. Dia seorang je Dia dengar. seorang je dengar. Okay, next. Cerita kedua. Cerita ni, okay, yang ni kita ada video sekejap aku tunjuk kat korang. Okay. Video ni adalah mengenai dekat satu tempat kerja ni. And diorang ni selalu balik lewat sehingga larut malam. Dan tempat kerja diorang ni dekat hospital. Dekat sini, ramai staff yang kena ganggu dengan makhluk halus. Memang selalu kena kacau lah. Tapi yang ni specifically dalam lift pada lewat malam. So, biasalah nurse kan. Nurse kadang kita kerja pagi sebab nak jaga patient kan. So, video ni dia tak tahu dekat mana, sama ada dekat ada yang cakap daripada China, ada yang cakap dekat negara kita. But kita pun tak tahu. Kita tengok dia punya CCTV ni apa yang terjadi. So, situasi ni masa ni ada something yang lalu daripada dinding tu. Cuma dah sekolah apa ada? Alah. Bekerja situ kot. Oh mungkin. Astagfirullahalazim. Itu nenek ke? Mana datang nenek tu sedangkan dia duduk situ? Kat bucu kot dia duduk. Aku tak sedar hati lah nak balik kan macam mana. Balik Kita sekarang boleh lift. jangan naik lift, naik tangga. Allah. Tapi boleh. Tak boleh. kalau itu pun dah macam tangga tu. Jangan, nanti kan ada yang intai. Ah, Jangan. Last. Wis, tak boleh lah. Okay, this one. Last one ni, dia cerita yang dia ni tengah hantar voice note kat kawan dia. Dia cerita mengikut kisah dia dengan family dia, dia ni memang ada keturunan dan pengalaman mengubati pesakit. So, nak dijadikan cerita. Waktu ni, dia nak voice note dekat kawan dia, sedang dia rakam tu, tiba-tiba ada angin kuat. Ada angin kuat, pintu bilik dia terbuka.
And by the way, malam ni dia tengah tinggal berseorangan. Dia tak ada housemate time tu. Housemate dia keluar. Tapi mana datang angin kalau tingkap rumah pun tak terbuka. Nak dijadikan cerita, beberapa saat kemudian pintu yang sama yang tadi terbuka tu tertutup balik. Pow! Jom kita dengar dia punya bunyi. Just reminder, ni adalah voice note yang dia sedang hantar kat kawan dia. Tapi dia share dengan kita. Jadi korang faham-faham lah kalau siaran ni macam tak dapat sikit je, dia auto berpasir. Okay, so nak jadikan cerita malam tu pun kita orang tengok lah. Tengok kan. Jadi faham-faham lah. Saya ni selain daripada bola, Tidur tu adalah saya punya habit juga waktu sekolah dulu. Jadi bila saya tengok bola ni, memang pula masa tu game dia tak terlampau rancak. Jadi orang kata gamenya game biasa je, game. Kau dengar kan? Dengar. Tapi jenis dia kental loh. Dia buat tak dengar tu. Kalau aku tu aku macam dah. Kalau kita tahu kita duduk sorang-sorang, dia memang mindset aku seorang je kat situ. Kan? Sekarang dah pukul apa? Jam pun dah lewat malam. Sebelum ada yang menyinggah dekat tangga rumah lift aku nak gerak dulu. Jangan sekali jumpa Eh, kan. eh, Sekali Cawas sekali dah. Jangan macam ni. Malah nak ni. Jangan macam ni.